Malaysia News. Ada orang mendakwa bercakap dengan Allah. Setahu saya Rasulullah bercakap dengan Allah melalui wahyu Jibril. Guana ni berat menanang ni. Lepas saya dah berhenti, seakan-akan suara bapa Malaysia kita menyedarkan saya. Suara Tun Dr. Ismail, Senua Brahman, suara Tun Mustafa, Tun Fuad Steven, suara Temurun juga, semua. Yang paling penting suara Allah SWT minta saya turun back to front line politik dan menyelamatkan negara kita. Yang paling penting suara Allah SWT minta saya turun back to front line politik dan menyelamatkan negara kita, bangsa kita. Yang paling penting suara Allah SWT minta saya turun back to front line politik dan menyelamatkan negara kita, bangsa kita. Mengaku boleh bercakap dengan tu, dengan ni, bercakap dengan Nabi Khidir. Pelik-pelik dia ni, dia nak pelik. Beramalnya tidak. Orang ngajar masjid mukanya tak rajin nampak. Tapi kalau bercakap, dia sembang malam dengan Imam Mahdi. Bulat dah. Jadi benda-benda ni jangan. Benda karuk belaka. Imam Mahdi dah karuk, dia yang karuk. Nah, ni dakwa baru cakap dengan Tuhan. Cakap dengan Allah. Tidak akan keluar kalam ini daripada ulama-ulama. Yang keluar daripada orang-orang bodoh, orang-orang jahil yang tak reti apa hukum. Yang keluar daripada orang-orang bodoh, orang-orang jahil yang tak reti apa hukum. Jadi kita orang awam tak usah duk pening kepala lah. Ini penyakit. Daguannya ada juga orang percaya. Dia kata dia baru cakap dengan Nabi Khidir malam. Tang maring cakap dengan Nabi Musa. Bulak dah. Nah, bila kita kata mana bukti, dah semalam. Mari kat saya. Betul Nabi Musa. Dah habis cerita. Kata pepatah Arab, likulli saqitah laqitah. Tiap-tiap buah yang gugur mesti ada orang kutip. Faham? Kita jalan-jalan tengok buah pelang. Buah pelang kita ambil tengok, ada ulat. Kita ambil tak? Kita buang semula, tapi ada orang kutip. Maknanya walaupun orang tu sesat, orang tu bodoh, ada juga orang percaya ke dia. Maknanya walaupun orang tu sesat, orang tu bodoh, ada juga orang percaya ke dia. Betul tak? Jadi kita nak jadi orang sesat ke nak jadi orang yang dapat petunjuk? Jawab sendiri. Nak jadi orang cerdik, orang bodoh. Nak jadi orang yang dapat hidayah, hidayah Quran dan hadis. Kita dengar cakap Quran, cakap hadis. Nak jadi orang cerdik, ikut para ulama. Jangan ikut orang bodoh. Kadang-kadang aurat pun tak tutup, pakai luar pendek, tapi kata dapat ilmu laduni. Nampak? Tu bukan ilmu laduni, ilmu dalam kuni. Yang paling penting suara Allah SWT minta saya turun back to front line politik dan menyelamatkan negara kita, bangsa kita. Yang paling penting suara Allah SWT minta saya turun back to front line politik dan menyelamatkan negara kita, bangsa kita. Sesiapa sahaja pun yang bercakap seperti ini, Allah Subhanahu wa taala bersuara kepadanya. Okey, kalau kita lihat dalam sejarah Islam, dalam Al-Quran Allah menceritakan bagaimana Nabi Musa alaihi salam berbicara dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala berkata-kata dengan Nabi Musa alaihi salam dengan kata-kata yang bagaimana wallahu a'lam, yang bersuara ataupun tidak, dengar ataupun tidak, wallahu alam. Tetapi kita beriman bahawasanya Allah berkata-kata dengan Nabi Musa alaihi salam dan Allah bersifat dengan sifat kata-kata. Dan Nabi Musa alaihi salam yang mendengar kalamullah azza wajal menerima wahyu, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk naik ke gunung ataupun jabal Tur, Jabal Sina ataupun dipanggil sebagai Jabal Sinai kalau di Mesir pada hari ini, di mana beliau berkata-kata, beliau berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Itu zaman Nabi Musa. Okey, kemudian zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam
Nabi SAW hanya berbicara secara langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika baginda di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Okay. Sekarang ini kalau kita lihat datang seseorang ini ahli politik ini, beliau berkata beliau mendengar suara Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kira seolah-olah kedudukan ini, saya tak kata beliau menyamakan, tetapi boleh difahami bahawasanya seolah-olah kedudukan ini dilihat sama dengan apa yang berlaku pada Nabi Musa dan sama yang berlaku pada Nabi Muhammad SAW. Adakah ini Nabi baru? Satu persoalan. Dan saya yakin beliau bukan mengakui menjadi Nabi, tetapi apa yang berlaku secara realitinya, pengakuan dan kata-kata seperti ini, sama ada kata Allah perintah kami ke Putrajaya, Allah Subhanahu Wa Taala perintah bersuara kepada saya untuk ni. Sekarang ni zaman menyampai wahyu dah tamat, dah tutup. Dan Nabi Muhammad SAW adalah penutup bagi segala Nabi dan Rasul. Tidak ada lagi wahyu. Maka saya katakan di sini, kalau sekiranya kita nak berpolitik pun, turunlah berpolitik. Tak payahlah tarik Tuhan sekali, gunakan Allah Subhanahu Wa Taala, gunakan agama untuk kepentingan. Tak kira hang UMNO, tak kira hang PAS, tak kira hang PKR. Jadi kita kena berhati-hati dalam isu dan hal yang seperti ini. Saya harap orang-orang yang berkata seperti ini, tak kira dia ke sesiapa saja, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beristighfar banyak-banyak. Wallahu. Yang paling penting suara Allah Subhanahu Wa Taala minta saya turun back to frontline politik dan menyelamatkan negara kita, bangsa kita. Mengenai apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Jauzi, Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbisu Iblis, talbis iblis, di mana iblis apabila dia ingin menyesatkan orang, dia melakukan talbis. Sehingga Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala menulis satu kitab bernama Talbisu Iblis. Ibnul Jauzi yang meninggal pada tahun 596 Hijrah. Kata Ibnul Jauzi, talbis itu izharul batil fi suratil haqq, menzahirkan benda yang salah, benda yang batil di dalam gambaran yang betul. Allah Ta'ala larang ahli kitab, la talbisul haqq bil batil, jangan kamu campur adukkan antara yang benar dengan yang batil. Dan ini berlaku. Iblis dia pandai, bila dia nak menyesatkan kita, dia selalu nampakkan yang salah itu macam benar. Maka ramai orang-orang yang hebat akhirnya terjerumus jatuh ke dalam kesalahan. Iblis lama dah buat kerja ni, bak nak bagi sesat orang ni. Iblis syaitan, iblis dia punya bos dia.